seksi taklimat kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Guru Besar Encik Muhammad Nizal bin Husin, yang dihormati Penolong Kanan Akademik dan Pentadbiran Puan Laila binti Bana, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Saraiah, PKKK adakah? PKKK Encik Mahri bin Mas, seterusnya rakan-rakan guru dan staf sekolah serta para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua. Alhamdulillah pada petang ini dapat kita berkumpul secara atas talian bagi mendengar sedikit taklimat berkenaan dengan program vaksinasi kanak-kanak ataupun singkatannya PIK-KIDS, Sekolah Kebangsaan Rebak pada petang ini. Sebelum kita teruskan lagi dengan seksi taklimat kita pada petang ini, kita mulakan dulu dengan mendengar ucapan alu-aluan daripada Tuan Guru Besar Encik Muhammad Rizal bin Husin. Sorry ya. Dipersilakan. Encik senyum ya Mi. Dan merajuk. Oh. Salah sikit alunannya muka. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada petang ini, Ustazah Nurul Syamimi. Saya ada bacaan doa kah? Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nar afal hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu ya Allah di petang yang berbahagia ini ya Allah, kami bersyukur ya Allah kerana limpah kurnia dan inayah-Mu ya Allah dapat kami berkumpul secara alam maya bersama dengan ibu bapa sekalian untuk memberi pencerahan berkenaan dengan program vaksinasi bagi murid sekolah berumur 5 sehingga 11 tahun. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah di dalam apa yang telah dan akan kami laksanakan ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ya Allah, hanya kepadamu yang pemberi rahmatnya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kami merancang sesuatu ya Allah, tetapi perancangan yang baik datang daripada-Mu ya Allah, maka kau rancanglah yang baik untuk kami, keluarga kami serta warga sekolah kebangsaan Rebak, sama ada kekitangan maupun ibu bapa serta murid-muridnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Yang berusaha yang dipertua yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Rebak, Naib yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, rakan-rakan penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran, Cikgu Laila binti Bana, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Saraiah binti Eli, dan penolong kanan co-curriculum Cikgu Mahri bin Mas. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, petang ini kita akan diterajui oleh rakan penolong kanan HEM kita iaitu Cikgu Saraiah binti Eli di dalam memberi pencerahan berkenaan dengan
program vaksinasi bagi murid berumur 5 sehingga 11 tahun. Okey. Kita bersyukur kepada Ilahi atas limpah kurnia dan keizinannya. Lupa sampai ke hujung tu. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum buat AJK, PIBG, guru-guru serta ibu bapa yang dirahmati dan diberkati Allah sekalian. Okay? Kita bersyukur kepada Ilahi kerana atas limpah kurnia serta keizinannya kita dapat bersama-sama berkumpul di alam maya pada petang ini untuk mendapat pencerahan berkenaan dengan Peak Kids ini ataupun program vaksinasi untuk murid berumur 5 sehingga 11 tahun. Okey. Dan kita mengharapkan agar ibu bapa memberi sambutan yang terbaik untuk program ini kerana program ini dirancang untuk kesejahteraan kita. Apa yang berlaku di sebaliknya kita tak pasti lagi. Tapi apa yang dirancang untuk kebaikan kita, why not kita cuba sambut dengan lebih baik. Okay? Jadi saya rasa saya tak perlu nak bercakap panjang lebar lagi berkenaan dengan program pada petang ini sebab panjang gila saya kelakar lalu pendek masa Cikgu Saraiah. Jadi saya rasa saya pendekkan ucapan saya tadi dengan menyeru kepada ibu bapa sekalian, buatlah keputusan yang terbaik untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kerana keputusan hari ini akan memberi impak yang baik di masa akan datang. Kita tahu rezeki kita di sini, okay? Semuanya berada pada tangan Allah. Kita ingat, kita perlu ingat yang kita sentiasa kita adalah perancang kepada keluarga kita, kepada keluarga kita, kepada adik-beradik kita, kepada organisasi kita. Tetapi perancangan yang baik adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjulang pendidikan Rebak Patriot. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar Encik Muhammad Nizal bin Hussein di atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Puan Saraiah binti Eli untuk memberi taklimat berkenaan tentang program vaksinasi kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun. Dengan itu, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Cikgu Yot, mic off. Dengar si. Okey. Baru dengar. Oh, okey, baru dengar. Okey, tang ada mulut je cerobeh kelakar sia. Bisik dah keluar suara. Okey, sekali lagi lah. Okey. Yang berusaha Guru Besar SK Rebak Cikgu Muhammad Rizal bin Hussein, yang dihormati YDP Cikgu Sa'i bin Embom, PK Cikgu Laila binti Haji Bana, Cikgu Mari bin Mas dan juga para ibu bapa sekalian. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, jadi sebelum saya lanjutkan lagi penerangan, sedikit penerangan tentang vaksinasi kita pada hari ini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kerana sanggup meluangkan masa pada petang itu untuk mendengar serba sedikit tentang program yang kita adakan, yang akan kita adakan pada Jumaat depan, iaitu 25 hari bulan 2 2020. Okey. Jadi Cikgu Mimi slide. Okey, jadi saya akan seboleh mungkinlah saya akan cuba terangkan serba sedikit. Saya tu bukan doktor, jadi saya nak terangkan serba sedikit tentang apa yang dah diberi dengan saya pada masa GM dulu. Tidak banyak yang mereka beri. Dan saya akan sebaik mungkinlah cuba akan bagi tahu dengan ibu bapa untuk lebih memahami. Okey, dan hari Jumaat lepas
2 hari lepas lah, saya dah edarkan brosur tentang program vaksinasi ni. Saya harap ibu bapa ada yang dah baca. Dah ada baca ke belum? Saya harap ada lah, dah ada yang dah baca. Okey, kita tengok slide. Okey, yang pertama ini iaitu tentang program vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak ataupun yang lebih glamour lagi disebut kids. Okey, pemberian vaksinasi ini adalah kepada kanak-kanak 5 tahun hingga bawah 12 tahun. Jadi yang darjah 6-nya akan diberilah pada tarikh 25 bulan sebab sidaknya dah lengkap. Jadi yang akan diberi adalah kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun. Berarti dari pra sampailah darjah 5. Tapi andai kata anak kita yang pada tarikh 25 hari bulan 2 anak kita belum cukup 5 tahun. Andai kata belum cukup 5 tahun, maka anak kita jangan vaksin. Yang mesti cukup 5 tahun ataupun lebih 5 tahun baru boleh vaksin. Saya harap ia jelas. Okey, seterusnya mungkin ada mak bapa di kalangan mak bapak takut nak beri anaknya vaksin sebab takutnya mungkin dosnya berlebihan ke apakah. Jadi untuk pengetahuan semua, dos yang akan diberikan adalah 1/3-nya lebih sedikit daripada dos anak kita yang 12 tahunnya. Ataupun dos yang diberi adalah 0.2 ml saja per dos. Dan anak kita akan diberi 2 dos secara percuma. Okey, dos yang pertama kita akan dapat 25 hari bulan 2 dan dos kedua yang akan diberi selepas 8 minggu dos pertama. Baru ada dos kedua. Okey, saya harap kita faham dan jelas. Okey, kalau ada pertanyaan nanti kita boleh tanya untuk soal jawab lah. Okey, seterusnya kanak-kanak yang layak. Jadi anak-anak kita tu yang berada di bawah institusi pendidikan, jadi yang layak, contoh macam dari prasekolah yang layak untuk menerima dos tersebut. Dan juga orang asli, OKU pun boleh dapat, gelandangan pun boleh dapat, orang pelarian pun boleh dapat dan bukan warga negara pun yang akan dapat dos tu secara percuma. Okay, next me. Okay, seterusnya. Oi. Ada yang raise up yang pun hand ya. Mungkin dia nak nanya apakah? Kami si nampak cikgu, kami asyik gila tip. Oh, yalah memandang boleh si. Boleh si kelak baru kita boleh bertanya. Kami nak terang tu dulu, lepas yang baru ada sesi soal jawab. Pasti lama kerja kita. Boleh si ibu-ibu, bapa-bapa? Boleh. Boleh. Okey. Mun kita madah laju gila kita cikgu Yot. Padahal kita cikgu Yot laju gila. Bunyi tak sia? Kan tu. Okey. Okey, seterusnya lah saya teruskan Okey si. Okey. Okey, masih. Okey, jadi kumpulan kanak-kanak yang menjadi keutamaan untuk menerima vaksin COVID-19 tu siapa yang layak? Yang layak tadi seperti yang saya dah beritahu tadi, kanak-kanak yang berumur 5 tahun hingga bawah 12 tahun disarankanlah untuk mengambil vaksin COVID-19 tu. Okey, keutamaan diberi kepada kanak-kanak yang mempunyai komorbid dan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID yang teruk. Jadi contohnya macam komorbid tu, misal ada anak-anak yang sakit jantung, mungkin ada yang sakit kencing manis, mungkin yang ada darah tinggi macam kami tu kencing manis sadar. Jadi keutamaan lah untuk yang ada penyakit kritikal macam saya tu lah. Si bos saya beri contoh orang lain, saya beri contoh saya pun je. Sama juga dengan biak. Jadi sidaknya diberi keutamaan sebab sidaknya tadi risiko untuk sidaknya dijangkiti oleh COVID-nya tinggi risikonya dibanding dengan biak yang normal yang si sakit. Jadi ia keutamaan. Jadi siapa yang si layak? Bukan semua yang layak untuk dapat vaksin tu ada juga di kalangan murid-murid ataupun di kalangan kita tua tu yang si layak untuk dapat vaksinnya. Okey, contohnya tadi sekiranya ada alahan kita dengan tu anak kita nak dah berapa tahun dah ngintu, dah 5 tahun, ada dah 11 tahun macam nialah dah ngintu anak, kita mesti tahu anak kita ada alahan si dengan ubat. Ada alahan si dengan makanan atau bahan yang si diketahui.
Ya kita mesti tahulah. Lepas tadi sebarang reaksi alahan dalam masa 72 jam terhadap dos vaksin pertama atau mana-mana kandungan vaksin COVID-19. Kita akan kelak kita akan diberi masa sebab nanti saya akan bagi tahu lagi lah berapa lama kita nak memantau anak kita. Kelak saya akan beritahu lebih terperinci lah, tapi Sik juga terperinci macam doktor sebab saya tu bukan doktor. Okay, Mi, next Mi. Okey. Okey, jadi Tok nak, okey, mengapa kanak-kanak 5 tahun, 5 hingga bawah 12 tahun tadi perlu diberi suntikan vaksin COVID-19? Okey, ni ada sebab. Bukan si Datuk tadi nak beri vaksin suka-suka, Siknya suka-suka. Jadi Tok ada sebabnya. Antara sebabnya adalah, okey, yang pertama tadi, kita nak lindungi anak kita daripada multi-system inflammatory syndrome in children, ataupun kalau dalam bahasa Melayunya disebut tadi keradangan. Okey, sindrom keradangan multi-system kanak-kanak. Contohnya tadi macam keradangan jantung, otot jantung, macam nialah. Lebih kurang macam nialah. Jadi selaput jantung pun ia pun dikira keradangan juga. Jadi ataupun yang tadi misi long COVID-19 yang disebabkan jangkitan COVID-19. Mana-mana biak, mana-mana kanak-kanak yang pernah tadi dijangkit long COVID, setidaknya peluang untuk setidaknya mendapat keradangannya lebih cerah bagi yang sesiapa yang pernah kena lah. Okey, yang seterusnya juga, okey, kalau anak kita dah diberi vaksin, COVID tu diberi vaksin, maka anak-anak kita tadinya boleh bersosial dengan selamat di luar. Kita bingung, kita nak ngambil anak kita pergi panggung wayang ke, nak pergi shopping ke, tiada lagi kerisauan di hati kita. Sebab kita tahu anak kita dah dilindungi. Dalam badannya ada sesuatu yang mampu melindungi anak kita. Okey, seterusnya juga, okey, selamat di luar, di rumah dan juga tempat mereka belajar. Kalau kita orang ada dengar berita, malam-malam ada dengar berita, mungkin ada baca di mana-mana, tapi semua berita yang kadang-kadang kita perlu tapis. Ada juga berita yang sahih, ada juga berita yang memang diada-adakan. Jadi macam mungkin kita dengar berita macam baru bilang 3 malam lepas kami dah dengar berita kebanyakan kes COVID yang sekarang tu nya berpunca dekat berlaku di institusi pendidikan. Maksudnya di sekolah-sekolah lah, mungkin di maktab, di sekolah-sekolah macam ni lah. Jadi ialah perlu kita lindung anak kita, perlu dilindungi. Dan yang macam baru tadi kami kelakar dengan ada seorang bapa tu, dia nanya dengan kami, cikgu kena ada orang si mau vaksin ya cikgu? Kami madah nak vaksin si vaksin terpulang dengan kebijaksanaan mak bapak macam ni nak menilai anak-anaknya pun masing-masing. Terpulang yang kita orang lepas ya. Macam ni sama ada nak vaksin ataupun si kita orang fikirlah secara rasional. Okey, seterusnya juga. Okey, yang ketiga sebabnya tadi adalah untuk mengurangkan risiko penularan. Baru tadi juga kelakar dengan bapa biar tadi ni madah. Kena sidak ya si fikir cikgu ni madah. Yang pun divaksin, mak bapak divaksin. Tapi anak si mau divaksin. Ya kami madah, ialah mun kami bercakap sebagai seorang ibu. Bagi kami lah macamnya kita si adil dengan anak-anak. Ya bagi kami lah bukan bercakap sebagai seorang cikgu, kami bercakap sebagai seorang ibu. Diri pun divaksin. Macam kita naik motosikal juga, mak dengan bapak orang pakai helmet. Bagus pakai helmet, palak dilindung. Tapi anak nak di tengah ngembak anaknya si dilindung. Macam juga, sekiranya berlaku kemalangan, mak bapak selamat, anak pecah berderi. Macam yang lebih kurang, tapi yang uzubillah lah kita si minta. Ya hanya sebagai contoh aja. Ya kami bercakap sebagai seorang ibu. Bukan sebagai seorang cikgu. Okey. Jadi untuk mengurangkan risiko penularan jangkitan kepada kanak-kanak yang tidak layak menerima vaksin. Jadi sekiranya anak kita tadi dah divaksin, maka insya-Allah jadi kita dapat mengurangkan penularan jangkitannya tadi. Okey, seterusnya Mi. Sampai jom lah. Si laju dilak ke? Si clear cikgu. Clear. Clear. Oh, clear. Alhamdulillah. Clear. Okey, masih. Okey, untuk yang keempat. Okey, yang keempat tu
tu masih juga lah. Sejauh mana keselamatan dan keberkesanan vaksin tu tadi ke atas kanak-kanak. Kita nak nanggal berkesan kesik kah? Ya kita si tahu lah ya tadi kerja Tuhan je nak kerja Allah je kita si tahu. Kita hanya mampu berusaha. Ya je. Okey, jadi kanak-kanak tu tadi di bawah 5 tahun hingga bawah 12 tahun setidaknya akan diberi vaksin Pfizer BioNTech. Setidaknya akan diberi. Bila kami nanya dalam kelas, kami masuk darjah 2, kami masuk darjah 3. Apabila disebut vaksin, semua ambil pada hurray, ye, suka semua. Tapi kami si tahu macam ni reaksi mak bapak. Tapi anak-anak daripada reaksi anak-anak, semuanya mau vaksin. Mungkin anak-anak kita mungkin kita si macam kita tua tu, mungkin kita berpendapat kita nak yagi. Tapi kita jangan lupa bahawa pemikiran apa yang anak-anak yang dalam hati anak-anak pun kita kena ambil tahu jugalah. Okey, jadi untuk tu keselamatannya yang pertama tadi kami dah beritahu sebelum tu setidaknya akan menerima kuantiti dos yang lebih rendah. Hanya akan diberi dos yang tinggi. Okey, dos yang lebih rendah iaitu 1/3 daripada dos yang diberikan kepada individu berumur 12 tahun ke atas. Macam dulu bulan 10 ke bulan 9 ada abang kakak danya diberi vaksin. Okey, diberi vaksin. Jadi vaksin sidak tu tadi lebih sikit lah daripada yang 12 tahun. Jadi kita orang jangan bingung gila lah. Okey, memang ada kesan, kelak saya akan madah, memang ada kesan. Setengah orang tu kesannya lain. Kelak, lepas tu saya terangkan. Okey, yang kedua, ujian klinikal. Ujian klinikal telah dijalankan dan hasil daripada ujian klinikal tadi, nya menunjukkan pengurangan 90% kemungkinan mendapat jangkitan bergejala di kalangan kanak-kanak yang telah divaksin. Jadi ialah kebaikannya tadi, ialah keberkesanannya tadi, 90% ya kemungkinan, besar peratus ya. Jadi kena fikir lagi lah. Okey, khususnya juga kesan sampingan yang biasa. Ada juga yang nanya dengan saya, cikgu saya sakit ke cikgu? Ada juga yang bertanya macam ni lah. Jadi kesan sampingan yang biasa tadi secara amnya adalah ringan dan sederhana. Ringan dan sederhana. Kalau tadi gejalanya teruk, yang sederhana ya contohnya seperti yang sederhana, kita dengar betul lah. Munnya tadi gejala ringan. Andai kata gejala ringan, anak kita akan demam. Demam biasa aja lah. Macam demam biasa, lepas saya tadi sakit di tempat suntikan. Tempat diinjeknya akan sakit. Kita pun rasa sakit. Mungkin juga biar sakit. Okey, lepasnya akan bengkak di tempat suntikan. Tempat lepas injeknya mungkinnya ada bengkak-bengkak sikit. Lepasnya kemerahan di tempat suntikan juga. Mungkin kelak sidaknya akan rasa penat. Penat dan juga merasa tidak sihat, demam lah. Jadi disarankan bila ada macamnya bolehlah diberi Panadol. Boleh beri Panadol. Tapi kita orang nanya dengan doktor kelak lah, saya nak madah lebih gelak saya tahu kelak kita orang akan jumpa doktor pada hari kejadian kelak lah. Okey, sekiranya tadi ya sakit ringan. Okey, untuk yang sederhana, anak kita orang sakit kepala ataupun pening-pening. Lepas ini tadi ototnya semua sakit. Otot bau kah, otot perut kah, semuanya kah, akan sakit. Lepasnya yang sederhana tu juga akan menggigil, bergegar kata orang kampung, sakit sendi, lepas loya, muntah, lepas tadi ada berlaku pembekakan dekat anggota badan. Ya sederhana, tapi mudah teruk, akan sakit dada, akan rasa mudah sakit dada, akan susah untuk bernafas. Lepas yang mungkin mukanya akan membengkak, mukanya akan kembang. Dah teruk dah ya, kembang. Ataupun denyutan jantungnya tadi laju. Laju denyutan jantungnya. Ada ruam juga, lepas ya pening, lepas ya tubuh badannya tadi longlai lah, lemah lah. Jadi sekiranya kita berdepan dengan situasi macamnya, jadi kita perlu pergi ke klinik yang berhampiran. Jangan ditunggu-tunggu. Tapi kebanyakan kes, ada yang sampai teruk macam itulah, kebanyakannya adalah kes ringan aja. Demam ya biasalah. Semua orang biasa demam. Okey, dan seterusnya juga pemberian vaksin kepada kanak-kanak akan mengurangkan kemungkinan mereka untuk mendapat penyakit serius ataupun mengalami komplikasi jangka panjang akibat jangkitan COVID-19.
Jadi ada juga saya dengar satu kes biar kecil tadi. Nya sebelum tu nya pernah kena COVID. Nya baik daripada COVID tapi nya masih terdedah lagi dengan penyakit. Bila adanya macam macam ni nak madah nya mudah demam. Nya mudah demam. Sebab sakit apabila dah kena sakit COVID nya akan berpanjangan dalam badan. Nya terus baik. Ada juga orang COVID yang tua-tua yang kena COVID-nya nya masih lagi mengalami macamnya, ada juga sikit susah nak bernafas. Ada juga yang masih kehilangan deria bau. Ada juga kehilangan deria rasa yang akan dialami. Jadi sekiranya anak kita mengalami macam ni, ialah kita takut. Jadi kita takut anak kita mengalami simptom-simptom macam ni. Jadi berkaitan dengan yang tadi juga. Okey, Mi. Jadi saya rasa serba sedikitlah penerangan daripada saya Jadi kalau sekarang tu saya boleh buka kepada ibu bapa bertanya. Okey, bertanya apa-apa aja pertanyaan tapi jangan berharap gila lah sebab Cikgu Yu tu bukan doktor. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan dengan saya aja lah. Sebab dia sebenarnya ingin nak jemput doktor pun datang nak beri penerangan tentang vaksin tapi banyak kekangan jadi terpaksalah Cikgu Yud jadi nurse kejap lah untuk beri penerangan serba sedikit aja tentang vaksin. Terima kasih Nas. Okey, jadi berkaitan dengan vaksin nasi sekolah kita, kami ataupun mungkin kita ada dengar. Okey, vaksin di sekolah kita akan diadakan pada 25 Februari iaitu pada Jumaat. Okey, jam pukul 8 sampai pukul 11 pagi. Okey, tempat di SK Rebak. Ya. Dan saya akan beri dulu surat persetujuan. Surat persetujuan sekolah akan beri sebab surat persetujuan hanya akan dibekalkan oleh SIDAK KKM pada hari kejadian. Maksudnya pada 25 hari bulannya baru ada surat persetujuan. Jadi dalam tempoh masa beberapa hari itu saya minta ibu bapa tolonglah fikir betul-betul demi untuk kesejahteraan anak-anak kita. Jadi kita ada ruang lah, kita ada ruang untuk berfikir nak vaksin ke si anakku tu. Cuba fikir lagi lah duit masa yang lepas saya tadi yang akan divaksin tu. Okey, surat persetujuan akan diberi. Okey, tadi Mi surat sikit gini. Okey. Jadi surat sikit, okey kita faham mungkin ada di kalangan ibu bapa yang dapat hadir ataupun nya bekerja. Jadi nya dapat datang ataupun bini kita ambil macam Bapak Zakib. Saya tahu bininya kita ambil yang pun pergi bekerja. Jadi nya dapat dengan anaknya Ria. Munya bersetujulah. Okey, jadi hari juga nya boleh wakilkan orang. Wakilkan seseorang iaitu surat perwakilan tu kita boleh minta di sekolah nanti. Sekiranya perlulah mungkin tak dapat hadir. Kita boleh minta surat tu isi tapi dengan syarat orang yang kita wakilkannya mesti 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas dan yang mesti ada hubungan macam bapa saudara kah, mak saudara kah, kakak kah boleh. Jadi masalah. Jadi kalau kita dapat kelak, kita boleh bagi tahu dengan cikgu, kelak cikgu akan beri surat perwakilan tu. Sekiranya dapatlah. Jelas? Sikit lagi Cikgu Saraya. Oi. Sikit lagi kita nak ingatkan kepada ibu bapa, sekiranya anak ada macam seperti yang Cikgu Saraya bagi tahu tadi, ada alergik obat ke atau ada apa-apa masalah kesihatan, sila maklumkan juga dengan wakilnya. Atau maklumkan dengan Cikgu Saraya. Personal message kah? Sebab kita si mau kita si dapat maklumat berkenaan dengan murid-murid yang bakal divaksin. Okey, Cikgu Saraya. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, jadi jelas lah. Jadi macam yang dah tadi lah seperti yang Guru Besar kata, kita boleh padah dengan wakil kita apa yang alergik kah, alahan apa semua kah, dan kita akan ajukan dengan pihak KKM pada hari ya kelak. Okey, surat wakil sudah. Okey, yang seterusnya juga
pada hari kejadian, tu surat makluman tu kelak. Surat makluman kita akan, macam ni tu cikgu, surat makluman perlu diedar naknya ke ataupun ke dalam WhatsApp aja? Surat makluman pelaksanaannya kelak. Untuk lebih mudah kita boleh ke dalam WhatsApp lah. Sebab semua parent boleh dapat nak. Kalau kita ada apa nama tu, ada join grup-grup kampung, simpan je dekat grup-grup kampung aja. Okey. Jadi dalam nak ajak lah, dalam WhatsApp ajak lah. Berarti kita siapkan photostat surat tu siapkan diperbanyakkan cuma melalui WhatsApp ajak lah. Okey, jadi surat tu pemakluman pelaksanaan program vaksin tu kita akan edarkan dalam grup WhatsApp sahaja. Jadi dalam surat tu tadi telah dinyatakan hari, tarikh, masanya kelak di SK Rebak 8 pagi sampai pukul 11 tadilah sehingga selesai tepat di SK Rebak. Jadi perkara yang pertama pada hari kejadian tersebut, digalakkan anak-anak pakai baju PJ. Pakai baju PJ. Senang sidaknya nak ninsin lengannya. Saya dah gagal. Pakai baju PJ senang lagi lah. Pakai baju PJ. Lepasnya nanti mungkin ada di kalangan mak bapak nanya mun make masa nak lama sikit nak. Jadi dicanangkan harap diterimalah sekadar cadangan saja. Okey, contohnya macam ada anak di pra. Okey, contoh ada anak di pra. Jadi nya boleh embak sekali anaknya yang berada di macam Mak Husna. Nya ada berapa orang nak di pra? 2. Seorang berapa orang? 2 orang kah? Ada si Mak Husna dalam tu. Nur Humairah. Hanis dengan siapa namanya? Hanis dengan Hana. Si dengar suara kita anaknya. Yusmawati. Mikrofon, mic tak si buka. Okey, macam Mak Husna tadi ni ada anak-anak, mungkin kita akan suruh yang pra dulu. Jadi yang pra ya tadi Mak Husna tadi boleh Mbak Husna. Nak ada si embak lah apa nama Munib sebabnya dah vaksin. Jadi nya boleh embak sekali untuk memudahkan lah macamnya. Mak kelak jangan lupa datang. Okey. Pagi tu. Cikgu besar ada apa pagi yang mungkin kami terlepas pandang kita boleh nak ya Madah. Ya. Yang berkaitan dengan Nayatik, kalau ibu bapa nak embak anaknya balik selepas vaksin macam ni. Jadi kalau ialah cikgu bagus kita kacak lagi bahasa cikgu you tu kelak lain kelak penerimaan bahasa cikgu you. Boleh sih kita nak ya. Mengkamit mbak pulang, kita pasal kita sedalam ni macam tu. Kalau ada ibu bapa yang bimbang tentang tindak balas anaknya selepas vaksin, kita bukan menggalakkan tapi dibenarkan tuan-tuan untuk mak pulang lah. Cuma tolong maklum dengan pihak sekolah. Ya, sangat penting. Tolong maklum dengan pihak sekolah. Sebab biasanya rakan-rakan guru setiap kali masuk kelas bila istilahnya mereka akan cek kehadiran murid. Kalau ada murid ada meja yang kosong pula, dia akan kambuh bercari dulu. Ni tujuan biatuk, ni tujuan biatuk. Jadi untuk mengelakkan pihak sekolah dan guru-guru, terutama guru kelas, terutamanya guru kelas, jadi kalau ada ibu bapa yang nak embak anaknya pulang, tolong maklumkan dengan kita. Kita pun faham je lah dengan ibu bapa kan. Kadang-kadang lepasnya lepas anak dia injection cuak-cuik sehatinya nak kabarnya tu kelakar. Jadi kalau nak embak pulang kita benarkan. Cuma tolong maklumkan dengan tolong maklumkan dengan pihak sekolah. Ibu bapa masing-masing ada WhatsApp group kan? Boleh masukkan dalam WhatsApp group ya. Kalau cari cikgu serayah si ada. Kalau cari guru kelas saya nampak maklum tubuh cikgu siang 12 orang mudah bagi kerja kamu cukup-cukupnya kok. Okay. Jadi susah kadang mungkin susah nak cari, kita boleh WhatsApp dalam group kelas. Okey? Tuan-tuan? Clear? Assalamualaikum. Boleh saya memberi sepatah dua kata kah ataupun pendapat lah.
Silakan. Okey, memandangkan yang saya dengar pada 25 hari bulan, iaitu pada hari kejadiannya, sesi persekolahan perlu dijalankan juga ke Haria, ataupun murid-murid hadir pada 25 hari bulannya hanya untuk divaksin. Sebab seperti yang saya sedia maklum bahawa hari Jumaatnya 25 hari bulan adalah hari terakhir untuk anak-anak kita bersekolah dan lalu cuti kan. Ya. Jadi apalah salahnya sekiranya lepas vaksinnya si perlu nunggu mak bapak minta kebenaran. Maksudnya lepas vaksin mak anak-anak balik tak. Sebab kita pun masa pun daripada 8 pagi ke 11 juga waktu vaksinnya. Jadi rasanya mungkin pihak sekolah sih perlu untuk mengadakan sesi pembelajaran pada hari raya. Maksudnya pihak datang hanya untuk menjalankan vaksin. Dan selepas vaksinasi dijalankan, lepas anak-anak disuntik, minta mak bapak mak balik saja. Sebab kita sedia maklum bahawa kita pun tua tu bila lepas vaksin ada yang alahan, apatah lagi dan biar nak mau kita lepas vaksin masih nyuruh anak-anak nak teruskan pembelajaran, rasa kami takut mendatangkan masalah. Ya jaklah. Terima kasih Tuan. Sebabnya saya madah tadi, sekiranya ada ibu bapa yang nak embak anaknya pulang, kita benarkan. Cuma maklumkan dengan pihak sekolah. Ya jak. Dan untuk pelepasan lepas vaksin boleh pulang, ya kita sedapat sebab polisi kita sekolah masih lagi berjalan seperti biasa. Tapi kalau ibu bapa nak ngembak pulang, hak ibu bapa sendiri. Dan ibu bapa kena maklumkan dengan sekolah lah. Sebab kita si mahu kelak, kalau dilepas macam ni, kelak ada kedak lembiak tu kelaknya cerdik lagi dari kita. Jadi untuk mengelakkan perkara macam perkara-perkara yang si diingini, jadi kita maklumkan di situ, selepas vaksin, kalau ibu bapa nak embak anaknya pulang, dipersilakan mohon maklum kepada kepada guru kelas. Ataupun melalui grup WhatsApp pun boleh. Okey, jelas kan Cik Wahab? Jelas Cikgu, jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, ada lagi kah yang nak bertanya? Okey. Okey, jadi berkaitan dengan juga tadi, okey, hari Jumaat kehadiran adalah seperti biasa. Kehadiran sidaknya akan dimasukkan dalam APDM. Jadi kita ada rancang juga Arya. Okey, sekiranya tadi biar menunggu nak kita hanya just beri latihan simple je, belajar seperti biasa memang si ada. Sebab hari tersebut dah hari terakhir juga. Jadi kita mungkinlah kita dah sediakan apa aktiviti contohnya macam mewarna. Ya ajak kerja Arya. Jadi lepas vaksin sidaknya tadi sekiranya macam yang GB Mada tadi, mak bapak tadi nak mak pulang dipersilakan. Sekolah saya dah hak untuk menahan anak-anak kita orang. Kita nampak pulang tapi just padah hajat. Ya ajak kerja kita orang just padah hajat dengan guru kelas ataupun sesiapa saja guru yang berada di tempat lah. Kita nanggal siapa ada siang kita padah. Cikgu kami dengan mbak anak mek pulang. Okey, saya dah hal. Boleh pulang. Ya ajak syarat kami. Saya dah lebih daripada ya lah. Cuma pagi turun seperti biasa. Pagi turun seperti biasa sebab kehadiran kehadiran masuk dalam APDM. Dalam APDM. Ya ajaklah. Okey, dan mak bapak juga mesti ingat lepas anak kita vaksin Haria, kita tolong pantau. Selainnya kelak dipantau dalam bilik pemantauannya, dalam bilik pematian yang akan dipantau selama 15 minit. Jadi kalau ada apa-apa berlaku dengan anak kita dalam masa 15 minitnya, boleh balik. Pergi jumpa cikgu ambil dengan anak ambil balik. Okey, silakan. Okey, dan kita jangan lupa juga apabila anak kita dah balik ke rumah, tolong jangan suruh anak kita main. Tolong jangan suruh anak kita aktif gila, berikut ke sana ke sini, ngembak bersikal kulu kile. Jadi kita tolong pantau anak kita. Sebagus-bagusnya pemantauan tu adalah dalam masa 14 hari kita nak 2 minggu kita nak anak kita. Jangan terlalu aktif gila. Ayah yang disarankan lah. Puan Fauzi Liana. Apa cikgu? Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bapa kepada Hazim Irfan, cikgu. Siapa tu? Nak nanya. Bapa kepada Hazim Irfan, Hairul Nizam. Hazim, okey. Okey, nak nanya cikgu. Ada seorang anak kami yang di Dadika ya, boleh mbak sekali kah macam dekat Pra?
tadika nikah tadika hikmah kah? Hikmah, oh. Ya, tadika hikmah ya, apa nama, kami belum nak lagi, apa nama sidak tadika hikmah pun saya dah maklum dengan kami, ataupun sidak klinik lagi belum maklum dengan kami macam ni. Jadi setakat tu kami si bani dulu nak madah apa-apalah sebab apa nama vaksin tu khas untuk SK rebak aja pada hari tersebut. Kalau mun sekiranya sidak yang datang, insya-Allah mun kali hari Khamis sidaknya akan datang, kelak kami akan nanya lah dengan sidaknya. Tapi menurut kata sidaknya dulu ada, tapi kami tunggu daripada cikgunya lah, belum ada apa-apa lagi dengan kami. Jadi mun sidaknya nak kelak ada bolehlah macam mun sidaknya beri kebenaran boleh. Macamnya. Okey, ada apa lagi? Okey. Okey, masih. Okey, ada sikit lagi ada sikit lagi. Selepas apa namanya? GM kita tu, okey, lepas GM kami akan beri Google Form dengan kita, sama ada kita bersetuju ataupun si bersetuju anak kita untuk divaksin. Kita bolehkah dalam Google Formnya kelak. Jadi pihak sekolah senanglah nanggap berapa orang yang perlu yang mau divaksin pada hari Jumaat ya. Pada hari Jumaat berapa orang yang perlu divaksin. Jadi sidak kelak KKM akan ngembak bilangan ya, saya akan ngembak lebih. Sidak KKM-nya saya akan ngembak lebih. Sebab benda yang sensitifnya si boleh terdedah lama gila. Jadi minta tolong jasa baik kita orang lah, jangan terlepas pandang dengan GM. Selepas tu kita akan beri dalam grup. Jadi kalau setuju, kita tik je setuju. Senang aja siap. Misal anak kita darjah 1 nak. Darjah 1-nya just tik je, klik je nama anak kita. Setuju dengan setuju. Lepas ya kita submit. Supaya senang lah. Kelak nak madangan sidak KKM. Jelaskah? Kena sunyi dah je. Ngutik nak je. Jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi nak ditanya kita? Kami nak nanya cikgu. Okey. Mak Nur Humairah. Mak siapa? Waalaikumsalam. Mak siapa? Haras Nova. Haras Nova. Muhammad Haras Nova. Cikgu, sekiranya mun macam mak bapak yang si mau anak besin nak, so si boh datang ke sekolah aja ke apa? Kita isi dalam Google Form kelak. Dalam Google Formnya kelak yang akan kita setuju dengan si setuju. Mungkin kita si setuju kita klik saja. Senang tahu. Macam 25 akhir bulan ya. Si perlu datanglah mak bapak. Mungkin kita setuju. Tukun sekolah biasa aja. Macam biasanya dalamnya. Jadi biar yang si vaksinnya yang akan duduk dalam kelas. Okey. Masih. Sama. Okay, ada lagi. Okay, sesiapa yang ada lagi kemuskilan ke, mun saya dapat jawab, saya akan jawab. Mun saya dapat jawab, mungkin ada cikgu lain yang akan bantu saya. Assalamualaikum cikgu. Salam. Mak siapa tu kah? Kami Mak Nuhanilia. Kami dengan nak sikit macam waktu menjadi vaksin, adakah kami macam kami emak lah di rumah tu meneman daknya kan di sekolah yang untuk cikgu aja yang neman daknya. Kita wajib, mak bapak wajib datang. Wajib datang. Wajib datang sebab kita perlu sign sikit surat. Macam kita vaksin juga ada nak surat di sign kita ya. Kita yang sebagai wakil anak kita yang sign suratnya. Sekolah sih boleh. Jadi kita mun sidak kelab misi KKM benarkan kita untuk bersama dengan sidaknya, tapi kami rasa sidaknya saya ada halangan kali nak nyuruh kita neman anak kita waktu vaksinnya, kami rasa saya ada halangan. Okey. Sebab kami dengar si perlu datang nak sikit ditanya oleh mak kepada Haras, dia banyak kami nanya. Ya munnya nya si mo anaknya divaksin. Macam ya. Okey. Si mo divaksin nya si payah datang. Okey, terima kasih Ibu. Okey, sama. Okey. Dah siapa-siapa lagi? Mun si clear. Gemuk muka saya situ. Ada ki? Mun si ada. Mun si ada, kita boleh nak tamatkan tu serahkan balik kepada pengurusi
Mun saya lagi. Ya, soalan lazim tu kami dah nak ya juga dah sia dah. Macam soalan lazim yang ditanya kita ya. Ada kami. Okey, Eka. Siapa Eka tu? Nak ya, Mak Izati. Mak siapa? Izati. Okey. Izati Sabika. Okey. Mawa. Mawa. Okey. Pada Mawa. Izati tak minum dos kedua. Malam pula. Lepas besok aku. Si clear. Di tengah atas tu. Putus-putus soal kita. Kotak yang mau. Jap. Okey. Kami nak tanya. Izati kan nya belum dos kedua. Ayo, siakah? Oh, hari tarikhnya dah lepas. Adik. Kami nak pergi klinik tapi sidak madah. Nya sidak yang akan pergi dari si putus orang tak tu. Dos keduanya belum. Sepatutnya nya pergi ke klinik hari yang punya dos keduanya, nya dah terlepas. Sepatutnya pergi klinik, nya tanya bila nya akan dapat dos ya. Dah lama dah lebih dah nya ya. Kami ingat dia dah nak ya. Belum. Hari yang kami dan dah siap. Bukan kita kami yang belum muka. Kita ada pergi klinik belum? Kita ada pergi klinik nanya ke si? Kami nanya bahaya. Hello. Hello. Macam telefon macam. Okay. Sidak klinik ke? Oh, sidak klinik yang ada macam ni. Waktu tu sidak busy pergi dari sekolah ke sekolah nak vaksin riak. Yalah kami. Nanya deh sama ada sidaknya dapat vaksin Izati dos kedua dekat sekolah ajak kah? Dalam ikutnya lama dah sepatutnya Izati ya dos kedua bah. Sebabnya dos baru kan nunggu umurnya 12. Bulan 12. Kelak kami coba nanya lah. Tapi kita pun dah ada nanya ke klinik ke si? Ada main nanya. Jadi jawapannya sidak macam ya lah. Sidaknya gig busy. Kan dia valid dud. Okey, kelak kami coba nanya sebab hari ya vaksin untuk 11 sampai 5 tahun sampai 11 ya. Dos sidaknya macam dos sidak 12 tahun. Dosnya dikurang. Kelak kami akan coba berhubung dengan sidak klinik lah, nanya agik lah. Kami ingatnya dah settle. Belum. Aduh. Yalah kami sidaknya agik ya, ada sidaknya agik busy. Kita ada maklum si dengan Go Class. Go Class belum dengan Cik Liumat. Okay, sudahlah. Kelak kami coba nanya dengan sidak klinik lah. Sorry macam ni kah? Okay. Okay, GB ada apa-apa nak ya? Respon? Cikgu Muhammad Rezal. Ya, saya. Respon cikgu? Sedang kita ada berespon berkenaan dengan perkara ya. Cuma kita pihak sekolah kelak akan cuba pihak sekolah melalui penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Saraya kelak akan cuba berhubung dengan pihak PPD dan pihak KKM untuk selanjutnya dan mohon pada mak siapa tadi? Mak Izati Syafiqah. Mak Izati take note. Hari Isnin kelak tolong kita hubungi balik Cikgu Saraya tentang perkara tu. Maklum kena itu dah hujung tahun, banyak benda kita khawatir je sebenarnya, takut ada yang terlupa ke terlepas pandang. Jadi Isnin pula esok tolong kita hubungi semula PKM dan maklumkannya sekali lagi kalau nya sudah ambil tindakan awal pagi ya kelak senangnya badan kita. Kalau nya belum ambil tindakan, dia akan ambil tindakan selepasnya. Mak Izati tolong keep in touch tentang perkara tu. Sebab tu penting juga tu untuknya ya. So, sementara nya dia sudah divaksin.
Okey. Okey. Duduk dulu. Okey, ada apa pagi? Cikgu Yot, remind apa yang perlu dibawa waktu vaksin. Apa yang okey. Terima kasih Cikgu Nuzul. Okey, kelak waktu vaksin apa yang perlu dibawa adalah ya semestinya tadi ada sih dalam surat tu Mi. Cik nampak. Okey, IC mak bapak yang ngembak lah. Mun maknya ngembak, IC maknya lah, mun bapaknya ngembak, bapaknya lah. Dan sekiranya tadi wakilkan orang, mbak IC orang ya. Lepas saya tadi my kit ataupun CJ lahir, mbak ajak standby ajak benda-benda macamnya ya, ajak yang penting. Yang perlu dimbak lah. Harap clear. Clear? Kau pada jam. Okay, dah clear kah? Macam ni ada apa pagi, mesti ada apa pagi. Kita serah semula dengan pengerusi. Clear dah Cikgu Yot. Clear dah? Okay, alhamdulillah. Okay. Jadi kalau ada kelak nak bertanya, kita boleh WhatsApp kami lah. Kami rasa semua ada nyimpan nombor Cikgu Yot kali. Kita boleh tanya di sini lah. Mungkin kita ada malu-malu kan ada bertanya dalam GM tu. Sedahal kita boleh WhatsApp kami ataupun guru kelasnya. Kita boleh tanya. Jadi saya serahkan balik dengan pengurusi kita hari tu lah. Cikgu Mimi. Okey, terima kasih Puan Saraiah di atas pencerahan berkenaan tentang program vaksinasi yang akan dijalankan pada hari Jumaat nanti. Seterusnya sebelum saya menutup kita punya sesi taklimat pada petang ini, sekali lagi saya menjemput Guru Besar Encik Muhammad Nizal bin Hussein untuk membuat sedikit rumusan. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya hadir di ruang layar anda. Sebelum apa-apa, belum lupa sebenarnya, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada penolong kanan hal ehwal murid kita, Cikgu Saraiah binti Cikgu Saraiah atas kejayaan dan usaha untuk mengadakan Google Meet pada petang ini Sebab perkara itu kita sebenarnya melihat serius tentang perkara ini kerana perkara ini melibatkan banyak pihak dan melibatkan kesihatan semua. Jadi sebagai rumusannya saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan syabas juga kepada ibu bapa serta warga SK Rebak di atas kerjasama hadir bersama-sama pada petang ini dan seterusnya bersoal jawab dalam sesi pencerahan berkenaan dengan Pick Kids ini. Jadi kita harap nanti pada hari kejadian itu nanti ramailah murid-murid kita yang telah divaksin dan kita dilindungi Allah selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah. Itu saja, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah diharap ibu bapa pada hari ini boleh jelas dan faham dan pencerahan pada hari ini. Baiklah, akhir kata dari saya mohon maaf jika ada kesalahan sepanjang pengacara majlis ini. Nanti kita tutup program kita pada petang ini dengan surah Al-As dan Al-Farah. Bismillah. Perlu ambil gambar kan? Perlu ambil gambar. Ambil gambar? Silakan. Yang stop present ni. Ambil gambar. Siapa? Happy je. Ni ada bodyguard. Ambil gambar. Ada bodyguard Ada bodyguard belakang. Mundur Chief S. Cuba buka kamera. Mundur Shift. Cuba buka kamera. Belum buka semua tak? Dengan S. Buka Kejap.
Macam cross. Gauk dah. Dekat belakang. Kena kamera saya siapa dibuka tu? Salah buka nak. Mau nak lagi dibuka. Dah buka tapi saya keluar pun gambar main tu. Baik. Dek benar jadi. Kamera rosak lah. Laptop tu bah. Kalilah Hanya dapat dah. Nya dah ada ya. Lain. Lain tadi. Kami di negeri orang putih lain susah tak tu kan rata. Ayo, kagi ngaco. Belum gambar je sama. Cikgu gambar juga 1, 2, 3. Ya, cikgu jap 1, 2, 3. Semua tunjuk peace. Peace Noah. 1, 2, 3. Muka Ahmed suruh kurusan, jangan suruh gemuk. Edit. Jangan gemuk dia guna modalnya. Edit lah sikit, kacak je sikit Cikgu Yud. Kelab biar macam orang tua Cikgu Yud. Lah cikgu kita. Kenapa aku tambah gemuk lagi? Oh. Ya, ni habis lah. Kacak je tangan mak nak ya hari dia. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih hadir. Semoga Allah merahmati dan memberkati kita semua dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang cemerlang di dalam pelajaran, di dalam kehidupannya dan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sebelum saya lupa, pejal-pejal sebenarnya solat terutama yang tahun 6. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Minta maaf guru plenty oh. Guru cantik. Mesti plenty sekami. Ya. Tak pio Ada si nak ya. Siapa nama mak nak ya Mak Syarizma. Aduh. Cuba kuntul lah sekejap. Tanggal lah situ. Hanya ya. Kacau tu. Hanyalah. Ada orang tu salam. Tak apa. Ada orang tu salam. Orang ajak tak berjoget tadi ya. Orang ajak tak berjoget tadi ya. Si mau dah cikgu tutup je. Bye. Besar dalam sadahnya ibu besar. Kau mukama. Besar je mukama ya. Ya. YouTube. Ya, tekan mana mereka yo. Sampai nutup. Mereka yo lah. Bye-bye cikgu.